Macam dah penat dah. Harus semangat, katakan saya masih bersemangat. Kata lagi, saya masih bersemangat. Okey, terima kasih saya ucapkan. Diteruskan sesi kita. Okey, bagaimana dengan perkongsian kawan-kawan kita tadi? Orang sakit boleh buat, orang tak sakit lagi lah boleh-boleh buat. Jangan jadikan masalah kita ni, masalah sakit ke, masalah kewangan, masalah bini tak bagi buat bisnes ke, sebagai halangan. Balik hari ni, kalau boleh terus buat malam kah. Tapi saya nasihatkan rehat dulu. Esok pun tak apa, rehat lagi, Isnin baru buat, insyaAllah. Tapi kalau nak duit cepat, terus buat malam ni ya. Okey, saya teruskan dengan topik seterusnya adalah ni apa sebutan dia ni? Boost. Susah nak sebut ni. Boost marketing. Ni sebenarnya saya dah share banyak juga tentang boost di awal sesi tadi, pada pagi tadi. Ingat tak apa dia boost? Ingat? Inilah boost tadi. Ada button boost. Susah tu, boost. Kemudian pilih berapa bajet kita. Tapi anda perlu ingat, saya nasihatkan jangan sesekali guna boost ni kalau kita tak yakin convert sale. Faham tak maksud saya? Kalau kita tak yakin kita punya post ni boleh dapatkan jualan, jangan gunakan, nanti merugikan. Ramai akan guna teknik ni kan. Sebab cost dia adalah auto CPM. Suka hati Facebook je, dia nak charge berapa. Jadi kita jangan gunakan ni. Alternatif dia ada pada topik terakhir hari ni ya. Kita nak juga iklan kita ni dipaparkan di newsfeed. Jadi jangan guna yang ni. Kalau nak guna yang ni, kita target fan kita saja. Target siapa? Fan saja. Fans very good. Friend of fan, jaga-jaga. Kan dapat mat Bangla, dapat orang luar dari Indonesia, dari Hong Kong. So ni jaga-jaga. Jaga-jaga ya. So kalau berapa ramai yang dekat sini like fanpage dia lebih 5,000 orang. Angkat tangan tak? Dia paling sesuai 3,000 ke atas boleh gunakan ni. 1,000 bagi saya kurang sesuai lagi, kena tambah like. Ataupun jangan guna boost post ni, gunakan Power Editor. Power Editor saya akan tunjukkan dalam topik last kali ni. Fan very good. Kita promote produk kita, offer kita pada fan kita saja, memang sale dia paling convert paling tinggi lah berbanding. Okey, 3 ad dihasilkan bila kita buat page post, bukan page post, boost post ni dia keluar 3. Yang ni saya dah explain, ingat lagi tak? Kita pangkah yang 2 ni, friend of fan dan juga sponsored stories. Ini lagi bahaya ni, sponsored stories. Ramai best nampak nama kawan komen, tapi sebenarnya tak bagus. Sebab bukannya ayat iklan kita dipaparkan, dia muncul dekat tepi. Yang dipaparkan adalah komen rakan kita tu. Jadi pakar-pakar seluruh dunia, pakar-pakar FBN telah bersetuju untuk tidak menggunakan sponsored story for boost ni. So kita gunakan promote to fan saja. Yang ni kita boleh delete. Kita boleh delete nanti. Saya dah delete ke belum tadi? Tidak habis duit kita. Duit kita, duit saya. Okay. Cara nak delete, nak tahu tak macam mana nak delete? Ke dah tahu semua? Buka iklan tu, kemudian kita delete. Bukan kat sini Ada juga orang nak beli, tak iklan pun ada orang nak beli. Itu tak buat FB ad tu.
Okey, saya tunjukkan macam mana nak delete. Okey, yang ni, alamak, dah aktif. Habis duit ke belum? Silap. Dah habis $1. Rugi. Cepat-cepat. Buka. Dah habis RM3 dah duit saya. Baru cakap sejam lebih rasanya. Okey. Nampak ni, kita kena, bila dia aktif, dia berwarna hijau macam ni. 3 jenis. Promote to fan, promote to friend of fan, dan promote sponsored story. Yang ni kita kena delete atau pause. Nak sedap, pause. Delete terus. Tak ada chat, terus delete. Capai 981 orang, dah habis RM3 ataupun $1. Sebab itu bahaya guna teknik ni. Kecuali kita confident, post tu boleh convert jualan ni. Okey, yang mana lagi patut kita delete? Yang bawah. Okey, bawah. Macam tu lah kita nak delete. Kita kekalkan yang atas tu je, tu fan. Okey, macam ni lah. Kalau ni rasa tak bagus juga, boleh pause. Okey, memandangkan saya testing saja, saya tak nak bazirkan $5 saya ni. So saya pause. Klik dekat atas ni. Ni status, campaign. Okey, pause. Ataupun nak delete, boleh. Save. Okey, iklan ni tak jalan lah. So duit tak akan ditolak. Okey, saya dah stop iklan. Okey, faham kan? Faham tak? Berapa ramai rasa dia dah faham? Berapa ramai yang masih sama-sama tentang boost? Betul, boost boost post. Apa yang sama-sama tu? Okey, boleh tanya dekat mikrofon. Tak apa, bisik kat kawan tolong tanya pun boleh. Ataupun tolong tulis, bagi kat saya. Tulis. Okey, ada soalan? Okey, tak apa, saya teruskan. Paparan. Saya masalah untuk sebut benda ni. Boost post. Boost post ad. Okey, iklan, bila kita buat boost post ad ni, dia akan pergi kepada dua audiens, dua paparan. Satu mobile, satu newsfeed desktop. Home feed ataupun nama glamournya home feed ataupun mobile feed macam ni. Page mobile feed. Dia akan muncul dekat desktop feed macam ni lah, ataupun pada mobile feed. Bila kita buat iklan tu, dia keluar dua-dua macam ni, page home feed dan page mobile feed. Dia automatik dua-dua. Tapi kalau kita gunakan power editor, kita boleh buat berasingan. Target mobile aja, ataupun target home feed saja. Agak-agak yang mana lebih efektif untuk buat jualan? Pasti? Ada pasti? Belum try, belum tahu. Cuba dulu baru tahu. Dari pengalaman saya, mobile memang conversion dia lebih tinggi. Tapi anda boleh cuba juga home feed. Apapun kena monitor ROI dengan conversion rate. Nanti saya tunjuk. Okey, ni gambar ad boost post. Dekat mobile macam ni lah paparan dia. Dekat desktop macam ni paparan dia. Madu Side Al-Mif, susah nak baca Al-Miftahul Shifa. Ada token dia dalam seminar hari ni. Token dia ada dalam seminar hari ni. Paparan untuk mobile macam ni. Paparan untuk desktop macam ni. Jumlah karakter yang boleh digunakan, boleh dipaparkan di sini adalah 3 baris ataupun lebih kurang 210 karakter. Jadi bila kita gunakan ayat-ayat power kita gunakan pada 6 baris yang pertama. Agak-agak lah nanti 210 karakter. Ayat penting kena ada pada 6 baris yang pertama. Untuk
iklan boost post ni bunyi apa tu? Telefon? Tak ada. Kena gero berjalan. Ada cubaan sabotaj nampak. Okey, untuk gambar iklan boost post. Boost ke apa tadi? Boost. Betul lah boost. Boss ke boost? Boost. Betul lah boost. Masalah betul pronunciation. Jangan gelakkan saya. Sengaja je buat macam tu. Okey, pertama gambar perlu jelas sebab iklan ni dipaparkan di newsfeed desktop dan juga di smartphone. Smartphone paling jelas gambar dia. Jadi kalau kita ada maklumat produk, kalau ada nombor phone boleh letak juga pada gambar. Contohnya dekat sini boleh letak gambar. Gambar letak nombor telefon. Okey. Gambar perlu jelas, relevant. Kena berkaitan dengan ayat marketing kita, dengan apa yang kita jual. Relevant. Jual madu takkan kita nak letak gambar awet kat sini. Kalau gambar awet tu tengah menadah madu masuk mulut, okey. Gambar yang relevant. Kalau gambar lebah, sesuai tak? Sesuai. Kat sini sesuai lah digunakan gambar yang berkaitan. Ataupun nak senang guna gambar produk. Dari kajian saya, pemerhatian saya, gunakan boost post ni, gunakan gambar produk. Gambar produk kena jelas lah. Ambil gambar produk, guna smartphone ke, ambil dan upload dekat kita punya fanpage ni. Tak kisahlah gambar sebiji ke gambar banyak macam ni, yang penting jelas, orang faham. Ni jual produk apa ni? Madu dan habatus sauda. Ada tak tauke dia kat sini? Ataupun tauke dia dah balik? Okey, boleh bangun tak? Tauke kepada Madu Sidir. Satu tepukan burung untuk beliau. Okey, inilah tauke Madu. Siapa nak ambil borong boleh jumpa dia. Sekarang sale berapa tu, tuan? Adalah 5-6 angka Okey, dulu dia sale tak seberapa, bising lah, boleh jual lah madu ni kat internet, dekat Facebook. Tapi sekarang ni duduk diam, sekejap lagi dia keluar tu, jawab telefon, ada orang order. Memang betul, benda yang kita tak jangka boleh dapat sale. Madu yang unik, jelas, relevan, saiz sesuai. Okey, gambar, saya minta anda sediakan gambar yang sesuai. Orang panggil apa tu? Lebih kepada horizontal tu. Landscape. Okey, landscape. Bukannya jenis apa, portrait. Landscape lebihkan ke kanan, lebih lebar. Ramai orang saya lihat tengok gambar iklan ni kecil-kecil je. Ada yang portrait, ada yang skerat, ada yang suku. Kita kena guna sepenuhnya ruang iklan gambar ni. Okey, nak senang ambil landscape, ataupun cara mudah ambil gambar letak dekat PowerPoint, kemudian adjust ikut saiz PowerPoint. Okey, saya tunjukkan macam mana nak buat. Nak tengok tak? Kacang dia. Contoh. Okey. Langkah pertama, buka PowerPoint. Okey. Kedua, cari gambar yang kita nak. Cari contoh iklan je. Katalah nak jual baby, bukan jual baby, jual selimut baby. Jual baby kena tangkap. Okay, katalah saya nak ambil gambar ni. Okey. Tak
Okey. Selimut bayi terbaik dari ladang. Ini contoh gambar Guna PowerPoint je. Kan dah settle tu. Save. Save. Other formats. Okay, simpan dekat mana-mana kita nak lah. Selimut, katalah saya jual selimut baby kan. Okay, pilih sebagai format JPEG. Okay, save. Current slide only. Dah siap dah gambar sebenarnya. Senang. Katalah saya nak post. Saya post dekat group, dekat tempat secret sikit lah. Sebab guna gambar anak orang, takut dia marah. Tapi fahamkan macam mana nak buat gambar tu. Macam ni. So nanti gambar ni akan digunakan untuk buat marketing. Automatic dia punya size ni, size slide ni akan memenuhi ruang iklan post tadi. Okey, faham? Saya teruskan ke sesi seterusnya. Size yang sesuai. Dan seterusnya, kurang 20% teks. Berapa ramai iklan dia selalu tak lepas, selalu disapprove? Boleh angkat tangan tak? Tinggi-tinggi. Sebab iklan dia melebihi 20% teks. Okey, yang ni agak-agak berapa persen ni? Baru bawah 10%. Kita buat kecil-kecil je macam ni. Kalau kita guna smartphone, kita target orang melihat iklan kita melalui smartphone, tulis kecil-kecil macam ni, tak apa. Kalau tulis besar-besar, tak lepas. Kalau buat macam baby tadi, selimut baby tadi, tak ada masalah. Sebab dia kurang 20%. Kalau dia 20%, size dia macam ni. Macam ni tak lepas. Dia 20% daripada keseluruhan gambar. Kalau dia macam ni, kurang 20%. Kena agak-agak. Tak silap saya ada satu software, website yang boleh ukur berapa persen. Kita agak-agak lah. Kalau okey, tinggi dia macam ni, dibahagi 5, 20% lah. Ni 20%, 40%, 60%, 80%, 100. So yang ni baru 10%. Tak kerti nak agak, buat je kecil-kecil. Okey. Kalau kita buat besar, tak lepas. Okey, seterusnya headline. Okey, bila buat iklan post ni headline. Ingat tak apa dia headline? Ni headline lah. Siapa lagi mau daftar seminar Sifu FBN? Terapi madu sida dengan minyak sauda. Itu adalah headline. Tips untuk menulis headline iklan jenis ini adalah buat 1 hingga 2 baris saja. Kini berapa baris ni? 1 row, 2 row, 2 baris saja. Yang ni berapa baris? 1 saja. Okey. Tips kedua, boleh gunakan simbol. Ni macam ni, guna simbol. Simbol anak panah, simbol love. Untuk dapatkan simbol, saya cadangkan anda pergi ke website fsymbols.com. Ni ada banyak simbol yang anda boleh gunakan. Pernah masuk tak website ni? Nak ambil gambar apa ni? Kucing pun boleh. Macam-macam ada. Gambar orang lidi ada, love ada. Gangnam Style ni tak ada ni ada banyak macam-macam, boleh pilih. Okay, fsymbols.com boleh digunakan untuk iklan FB ad. Macam-macam lah boleh guna.
Dan seterusnya, guna huruf besar pada headline. Ini huruf besar. Pada headline kita gunakan huruf besar supaya prospek dapat kita tarik, dapat tarik perhatian prospek untuk membaca. Tujuan headline ni adalah untuk tarik perhatian audiens sebenarnya. Tarik perhatian dan seterusnya dia orang membaca apa yang kita sampaikan. First gambar, kedua headline. Okey. Kemudian untuk post ni kita paling sesuai gunakan ayat offer sebenarnya. Offer terus produk, jual produk. Ni offer direct. Kita guna direct promo, bukannya soft promo. Terus promosi. Jangan nak bagi teknik soft selling lagi. Gunakan terus ayat offer. Contohnya jualan hebat, discount, special discount. Nama produk pun boleh mention, terapi madu sida dengan minyak sauda. Mention terus kita punya offer. So ada berapa? 4 tips untuk menulis headline. Berapa? 4. Satu hingga 2 baris sahaja. Kedua, gunakan simbol. Ketiga, capital letter. Tahu capital letter? Huruf besar. Dan keempat, gunakan ayat offer. Dia sesuai macam ni. Ni tips tambahan untuk penulisan. Cara penulisan, ingat tak modul 3 tadi? Antara teknik yang kita boleh gunakan, contohnya adalah, ni saya tambah sikit lagi. Ini penulisan ayat iklan. Kita boleh senaraikan kelebihan produk. Ini antara teknik-teknik yang boleh digunakan untuk copywriting. Senaraikan kelebihan produk. Contohnya minyak madu sidir plus apa tadi? Habatus sauda. Kelebihan madu sidir. Kelebihan madu sidir. Okey. Katalah nak buat line gini pun boleh. Line gini pun boleh. Satu, kita buat macam ni. Satu, buang angin. Buang angin dalam badan. Kedua apa? Kedua apa? Produk madu. Susah produk-produk. Merawat muka. Sapu madu di muka untuk hilangkan jerawat. Senaraikanlah apa-apa. Jadi kena faham produk lah baru kita boleh senaraikan. Ini satu cara kelebihan produk, ataupun kita senaraikan ciri-ciri dia, ataupun kelebihan. Ada kelebihan dan ada ciri-ciri produk. Tulis. Ataupun boleh gabungkan kedua-duanya. Ini antara teknik mudah. Satu apa, dua apa. Dah habis kertas. Okey. Mungkin anda boleh cuba guna teknik testimoni. Ataupun masalah. Ada banyak cara. Kalau masalah, apa dia? Oh, masalah. Malas tu adalah satu masalah. Okey, tak apa, saya tulis kat bawah ni. Antara teknik yang kita boleh gunakan, senaraikan kelebihan. Kelebihan, ciri-ciri produk. Apa lagi? Testimoni. Okey, saya tunjuklah macam mana nak tulis. Okey, berikan saya satu produk untuk saya tulis. Copywriting. Kita tengoklah produk dekat atas tu. Produk mana satu? Apa? Pen? Spec Magic. Okey, Spec Magic. Katalah headline dia macam ni. Spec Magic. Nampak ke? Tak nampak, saya besarkan ni. Nampak? Tak nampak?
So kita besarkan lagi. Nampak tak? Okay, spek Magic yang super luar biasa. Tak biasa lah pula, tukar. Spek Magic Power Ranger tak biasa macam budak-budak. Spek Magic yang mampu rawat rabun ditemui. Contoh okay, ni sebab saya tulis besar dia panjang. Kita nak buat tadi 1 hingga 2 baris Kemudian kita buatlah kelebihan. Tahukah anda spek Magic ini buatlah simbol. Contohnya okey, simbol macam ni. Yang rabun jauh boleh buang spek dah selepas ni. Okey, contoh lain. Kita senaraikan tentang produk tu. Mungkin ciri-ciri ataupun kelebihan. Apa lagi? Rabun dekat tiada problem punya. Ayat boleh guna simple. Rabun warna pun boleh. Lagi apa kita nak buat? Ini contoh contoh. Jangan buat ayat macam ni. Tapi nak guna boleh, tapi selaginya relevan, tak menyimpang jauh, boleh digunakan. Tahukah anda spek ni? Yang rabun boleh buang spek dah lepas ni. Rabun dekat tiada problem. Rabun warna pun boleh. Dalam masa 30 hari dijamin kurang rabun anda. Contoh ni macam ni lah. Lepas tu kalau nak tambah lagi, produk ini adalah satu produk ajaib yang berjaya ditemui oleh pakar-pakar. Itu contoh. Ataupun nak terus suruh orang beli. Nak beli, tinggal 3 unit je lagi. Okey, beli sekarang. Okey, letak simbol sikit macam ni. Beli sekarang di kalau kita nak PM tadi, facebook.com/message besar lagi, message spek Magic. Contoh dia macam ni lah. Contoh kita nak tambah lagi PS. PS apa dia? Pesanan. Jangan lambat tahu, nanti habis. Tak boleh merayu. Ini contoh lah, contoh. Ini contoh ayat marketing yang boleh digunakan. Nak beli tinggal 3 unit. Dia boleh buat ayat marketing pendek ataupun ayat marketing panjang. Kita dah study produk tadi kan, dah study prospek. So kita gunakan copywriting tu dalam penulisan. Contoh lain, nak tengok satu contoh lagi. Macam mana nak tulis? Okey, contoh macam ni. Kak Mona pijak. Tak boleh tulis Kak Mona dah buang dah spek mata dia. Ini contoh. Okey, lepas tu kita buat ayat testimoni. Kak Mona, mana ni Kak Mona tengah bercakap lah. Akak dah buang dah spek. Selepas guna spek Magic ni. Wow, tak percaya. Mata dah kembali terang. Contoh. Ini contoh lah, contoh.
Bujang terang tang. Okey, tak apa, kita buat. Nak sedapkan resipi ya. Okey, kemudian kita tambah kat bawah ni akak Mona. Kak Mona, pengguna Spec Magic sejak 2012. Okay. Lepas tu bolehlah kita letak call to action. Anda nak buang spek macam Kak Mona? Ini contoh lah. Boleh dari rambut. Order sekarang selagi offer masih ada. Kat bawah tu boleh tulis lah. Kat bawah tu boleh tulis bagaimana cara nak order. Okey, faham tak macam mana copywriting? Berapa ramai yang rasa dia faham? Kat tangan? Berapa ramai yang rasa blur lagi? Dia ada macam-macam lagi. Ini salah satu strategi lah. So boleh gunakan. Dan seterusnya, okey, itu copywriting. Rujuk balik dekat sesi ketiga tadi Dan sampaikan mesej penting pada 210 karakter terawal, 6 baris terawal. Tip gunakan boost post untuk sales saja. Kita fokus sales saja. Kalau nak setakat suruh orang komen, like semua, jangan guna. Gunakan untuk dapatkan jualan saja. Nak guna friend of friend, filter dulu. Kalau nak guna juga, kena filter dulu. Filter dia macam ni. Kita degil nak buat juga boost post ni kepada friend of friend. Cara dia macam ni. Okey, dekat sini bila kita tulis post, katalah saya nak tulis post, seminar dah nak habis dah, contohnya kan. Katalah saya nak promote kat sini. Perasan tak benda-benda kat bawah ni? Ke ada sesiapa dekat fanpage dia tak ada benda-benda ni? Okey, nampak tak ni? Target ni, target sniper ni. Okey, klik add targeting. Target kepada siapa? Lelaki saja ataupun wanita. Okey, dan tambah lagi targeting relationship status. Saya nak post ni hanya dilihat oleh orang yang dah kahwin. Contohnya macam, okey, saya pilih orang yang dah kahwin saja. Hilang pula. Tambah lagi. Ni apa dia ni? Mata dah kabur. Kena pakai Spec Magic. Umur, okey, umur boleh pilih. Kita nak umur berapa? 20 hingga mungkin 35. Okey, tambah lagi. Pilih, ada lagi. Location, bahasa. So orang yang kita filter ni yang akan nampak. Kalau fanpage anda tak ada sniper ni, anda kena edit dekat sini edit page, edit setting. Dekat sini lah perlu masukkan maklumat-maklumat ni. Nak umur berapa, satu kena setting kat sini, satu lagi kena post. Okey, kat sini post privacy getting. Allow me to control the privacy of new post I make on my page. Okay. Okay, nanti boleh buat. Okay, saya teruskan. Okay, ini paling penting. Beramai kat sini bila buat iklan dia tak pernah monitor iklan dia untung berapa kali ganda. Berapa ramai sejujurnya boleh angkat tangan tak? Dia tak tahu untung berapa janji ada untung.
Janji ada sale. Jelas tak tahu berapa kali ganda untung, berapa ROI, conversion rate. Okey, untuk boost post ad monitoring. Bila kita punya iklan dapat 50 hingga 100 klik, kita terus monitor ROI, conversion rate. Macam ni cara dia. Bila kita dah dapat katalah 50 hingga 100 klik, kalau kita tak sabar 50 klik dah boleh monitor, ataupun 100 klik. Katalah iklan kita telah diklik oleh 100 orang dah klik, kita tengok berapa jualan kita dapat. Sales berapa? Jualan ni dari segi buyer lah, buyers, bukan sale. Berapa orang pembeli kita dapat? Katalah dari 100 klik ni kita dapat 5 pembeli, 5 buyers, 5 pembeli. So kita perlu kira conversion. Okay, conversion dari 100 klik ni berapa orang yang dah beli. Kita akan calculate conversion dia. Formula dia, cuba tengok dekat C4 ABN punya standard. Okey, boleh tengok tak? Boleh buka balik nota. Standard C4 ABN version 1.1 Mei 2013. Lihat dekat nombor 7, conversion rate for sales. Okey, formula dia apa dia? Jumlah pembeli kita ada berapa? 5. So dibahagi dengan jumlah klik. Klik kita berapa? 100. Darab 100%. Conversion rate ni dalam persen. Okey, potong-potong. So berapa kita dapat? Jawapan dia adalah 5%. Okey tak okey? 5%. Okey, untuk standard C4 ABN kita kena dapatkan 1% ke atas. Dari 100 orang yang klik, kita perlu dapatkan 1% ke atas. Kat sini dapat 5%. Memang bagus lah. Kalau dapat 5% ni memang terbaik. Biasanya orang dapat 1% je. Tapi kalau siapa yang mahir ilmu ABN boleh dapat sampai 7-8%. Ingat tak akak yang bagi talk tadi? Speaker jemputan Danita. Kak Danita dia punya conversion rate sale paling tinggi saya pernah jumpa dia buat 7 point something. Maknanya dari 100 orang klik tu 7 orang beli. Okey, itu conversion rate. Kita guna 100 klik ni. Ingat tak formula ni? Ni kena kira. Kalau tak dapat 1% tu something wrong. Kena betulkan ayat marketing, audience. Kedua adalah ROI. Okay, katalah tadi jumlah pembeli 5 orang kan. Katalah untung setiap produk RM40. Untung setiap produk RM40. So ROI rumus dia formula nombor 5. Untung berapa? 40 darab 5 orang 200 tolak kos iklan. Katalah kos iklan 100 klik tadi. Katalah 1 klik tu Malaysia ringgit 0.09. 9 darab 100 RM 9 ringgit kos iklan dia. Okey, kos iklan berapa? 9 ringgit. Kita guna 3 sen tadi standard kita 3 sen dapat 100 klik. 3 sen sama dengan 9 sen Malaysia ringgit bahagi dengan 9. So berapa dapat? Untung bersih dapat 200. Okey. Berapa dapat?
200 tolak 9, 191. 191 bagi 9. 191 bagi 9, berapa dapat? Oh, tak nak kira rupanya. Saya terpaksa kira sendiri 21. Saya tengok kat situ 21. 21. Apa maksud 21? Labur kos iklan RM9, tapi dapat untung 21 kali ganda. Itu maksud ROI. Okay, faham yang ni? Kalau anda labur RM9, tapi dapat jualan satu je, katalah satu jualan, untung RM9. Dapat sale, lepas tolak kos produk, untung RM18, tolak RM9, tinggal RM9. RM9, berapa ROI dia? 1. Labur RM9, dapat RM9. Kita tak nak macam tu. Kita nak berapa minimum? 3. Kena lebih besar, 3.0. Maknanya 300%. So bila kita mahir ilmu ROI, conversion rate, kita boleh gandakan kita punya sale. Ini sangat penting